Every spire has his own story. We want to use a telescope concept because we had the experience before. We know how this was done. We use a hydraulic system to slowly pull it up. Kita almost there, dah siap. Tapi kita ada kekangan cuaca lah kalau kita nak pergi kat luar sana. Bila keadaan angin lebih pada 8 meter per second, kalau kabus tebal, tak benar akan bekerja. Merdeka! 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 Salah satu rekod dalam lipatan sejarah negara berlaku di sini pada 66 tahun lalu, yang mana di sini telah berlakunya pengisytiharan Hari Kemerdekaan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan kini, satu lagi perkara yang boleh disertakan dalam lipatan sejarah negara dan juga boleh dijadikan satu kebanggaan oleh seluruh rakyat Malaysia ialah dengan terbinanya satu bangunan pencakar langit yang tinggi. Bukan hanya tertinggi di Malaysia, malah tertinggi di seluruh Asia. Bangunan pencakar langit dengan ketinggian melebihi 600 meter. Itulah dia bangunan Merdeka 118. Menara Warisan Merdeka KL 118 dan PNB 118. Itu merupakan antara nama yang dipertimbangkan untuk bangunan setinggi 118 tingkat ini sebelum ia dimuktamadkan sebagai Menara Merdeka 118. Dengan ketinggian keseluruhan setinggi 678.9 meter atau 2,227 kaki, menara ini bakal menempatkan ruangan pejabat, kediaman hotel dan juga komersial. Pembinaan menara yang bermula sejak tahun 2016 kini berada di fasa akhir dengan status peratusan keseluruhan sebanyak 97%. Pembangunan menara ini telah dilakukan oleh anak syarikat milik penuh PNB, PNB Merdeka Ventures Sendirian Berhad dengan menelan kos perbelanjaan sebanyak 5 bilion ringgit Malaysia. Saya Tunku Datuk Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd, iaitu pemilik Pembangunan Merdeka 118. Perancangan awal telah bermula pada tahun 2010 dan pembangunan ditapak bermula pada tahun 2016. Kita dah melalui ke fasa pembinaan lebih kurang 6 tahun sehingga sekarang. Saya bekerja di sini sejak katakan daripada Day One lagi, maknanya daripada hari pertama di mana kita memulakan kerja-kerja reka bentuk bersama dengan kesemua pihak perunding, dan dari segi perancangan, dari segi kerja-kerja pelantikan kontraktor dan seterusnya bermula kerja di tapak bina lah, sehingga pada masa ini projek ini sudah hampir siap. Salah satu ciri jelas kelihatan dalam pembangunan menara ini ialah puncak menara ataupun spire yang diinspirasikan daripada figura Tunku Abdul Rahman ketika melaungkan perkataan merdeka ketika hari pengisytiharan. Selain itu, sisi luar bangunan menara atau fasad yang berbentuk berlian turut memberi erti tersendiri melambangkan integrasi berbilang kaum dan menjadikan Malaysia negara berjaya. Kontraktor utama dalam pembangunan menara adalah gabungan usaha sama di antara kontraktor dari Korea Selatan dan juga kontraktor tempatan. Manakala keseluruhan projek dipantau dan dikawal selia oleh perunding pengurusan projek
Turner International Malaysia selaku perunding pengurusan utama yang bertanggungjawab memastikan projek ini berjalan seperti yang dirancang. My name is CJ Chen. I'm the project director of Turner International at Merdeka 118. Kredibilitinya sebagai seorang jurutera tidak dapat disangkal lagi apabila CJ Chen dari Taiwan ini berjaya melibatkan diri dalam pembinaan menara terkemuka Taipei 101 dan juga bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Memiliki pengalaman kerja hampir 30 tahun, kepakaran CJ dalam pembinaan amat berharga. I have the experience for the super tall, mega tall building, so that they kind of giving me the opportunity to be here. I'm fortunate enough to be involved in this project from the very, very beginning, from the design. We installed the first pile of the tower. We put the first meter of the diaphragm wall. I mean, that's the very beginning of the project for the entire Merdeka development. Teruja apabila dipertanggungjawabkan untuk mengurus projek pembangunan ini, CJ berusaha untuk mempraktikkan segala pengalaman kerja yang ada. Namun, apa yang dihadapi ketika berada di fasa awal pembinaan ternyata memberi cabaran kepada beliau, perunding serta kontraktor yang terlibat. Malaysia is an ideal location for super tall building, mega tall building, whatever higher than 500 meters. There are two reasons. Number one, there's no typhoon here, so the wind consideration is less. Number two, there's no earthquake here, right? So, for a structural engineer design point of view, that's relatively easier than Taipei 101 and Burj Khalifa, right? But the weather here is very different. When we cast the foundation in Dubai, there's one thing we never had to worry, rain, because it never rains during that time of the year. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Walaupun berhadapan cuaca tidak menentu ketika berada di titik penting pembentukan asas bangunan, ia tidak menghalang mereka untuk mengatasinya dengan tenang agar pembinaan dapat diteruskan mengikut jadual ditetapkan. In Malaysia, it's pretty difficult in the certain months that you will find a window of 2 days without rain. So imagine that we had to actually build a temporary roof to cover our entire foundation during our foundation pool, because that if the rain water comes in and it becomes a bigger problem for the foundation itself. Pemerhatian terhadap perkembangan pembangunan dilakukan secara berterusan bagi memastikan sebarang masalah dapat ditangani dengan baik walau masa mencemburui mereka. Selain kepuasan melihat penyempurnaan menara ini, nilai-nilai sejarah negara yang diterapkan di dalam bangunan ini adalah sesuatu yang dapat dibanggakan. For the past Turner's project that we done, like the tallest building in the world and the ex-tallest building in the world, I think what makes Merdeka 118 special is its location, because it's actually located in a very symbolic, location that tells the story about this country where it declared independence before. And so they made this building just by its meaning point of view, very special to the country. Selain ketinggian yang luar biasa serta lokasi yang strategik, antara perkara yang sering diperkatakan mengenai menara ini ialah jumlah tingkatnya. Proses menentukan jumlah akhir tingkat menara ini melibatkan perbincangan teliti di antara pemaju, arkitek, perunding dan kontraktor. Ciri yang jelas kelihatan ialah puncak menara yang unik dan sangat tinggi. Ia merupakan binaan yang melambangkan kemegahan sesebuah bangunan itu sambil melengkapkan keseluruhan estetik dan identiti menara. Yeah, interesting enough, every super tall building has a spire. Taipei 101 has a spire. We call it pinnacle. Burj Khalifa also has a spire. And Merdeka 118 have one of the tallest spire in the world, 169 meters. And every spire has his own story. Menariknya, ia bukan sekadar binaan bagi melengkapi menara. Selain daripada menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan, ia juga dapat dimanfaatkan bagi menikmati pemandangan yang indah dan dikomersialkan bagi pengunjung. Kita dekat atas
Dia angin tu biasa kuat sikit lah. Masa kita nak angkat barang tu kadang angin tolak, barang tu berpusing. Masa tu kita agak gemetar sikit lah. Tetapi kita boleh kontrol lah sampai barang naik atas. Menara Merdeka 118, bangunan tertinggi di Malaysia dengan reka bentuk menarik bercirikan berlian. Ianya jelas kelihatan menerusi reka bentuk dan pemasangan fasad yang menyerlahkan lagi ciri tersebut. Pemasangannya memerlukan tahap profesionalisme, ketelitian dan kesabaran jurutera dan pekerja kontrak terlibat. Hai, nama saya Muhammad Nur Arfian bin Zawawi sebagai pengurus pembinaan daripada Tena International Malaysia. Alfian seorang jurutera muda yang berpengalaman dalam membina high-rise buildings. Hasil daripada pengalaman itu, beliau diamanahkan untuk menguruskan pembinaan Menara Merdeka 118 di bawah kepimpinan CJ Chen. Saya kena libatkan diri dalam lagi semua bidang. Okey, bukan hanya kalau macam saya walaupun graduate sebagai jurutera awam, so bila kita dah libatkan diri kepada jawatan yang lebih tinggi, which is pengurus pembinaan, banyaklah kita kena koordinasi between semua kontraktor, bukan hanya pada kejuruteraan awam saja, dari segi mechanical, electrical, architecture, fasad juga. Dari segi komposisi itu semualah saya kena libatkan diri. Suku keempat tahun 2022, kerja-kerja pemasangan fasad kaca sudah hampir ke penghujungnya. Pada tahap ini, segala perancangan perlu dilakukan dengan teliti dan fokus yang tinggi oleh kesemua pihak terlibat agar berada dalam satu visi yang sama. Merdeka Wahid ini adalah bangunan yang dikategori sebagai super tall buildings. Bangunan yang sangat tinggilah. So ketinggian melebihi 600 meter. So antara cabaran utama untuk pembinaan itu sendirilah logistik. Bagaimana kita nak memastikan semua peralatan, pekerja, bahan-bahan binaan itu sendiri, macam mana kita nak bawa naik atas. Perancangan awal tu perlu dibuatlah di antara pihak saya sebagai PMC dan juga kontraktor utamalah, dan bersama juga dengan subkontraktor yang lain untuk memastikan semua trade, semua bidang tu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Mengendalikan 3 komponen utama pembinaan, iaitu kejuruteraan, keselamatan dan proses menjalankan kerja dalam satu-satu masa nyata memberikan cabaran. Bagi memastikan kerja-kerja yang dijalankan adalah cepat dan tepat, Alfian mengutamakan kerjasama baik di antara perunding dan kontraktor di setiap fasa pembinaan. Oktober 2022. Pada ketika ini, pemasangan fasad kaca berada di tahap kemuncak dengan pemasangan panel terakhir. Panel terakhir ini berada di bahagian crown, iaitu di bahagian hadapan yang terletak di bawah puncak menara. Okey, apa yang berlaku sekarang, Tuan? Okey, apa sekarang pekerja-pekerja ni sedang lakukan ialah untuk dapatkan balik, kita panggil alignment lah. Antara dua panel ni kita nak pastikan dia dalam keadaan yang betul. That means sekarang ni dia tengok tak line, so kita nak dapatkan dalam garisan yang sepatutnya lah. So menggunakan crane ni kita akan tarik balik dan dapat alignment, dan baru kita secure dia punya bracket tu. Sekurang-kurangnya 4 orang pekerja diperlukan untuk memasang setiap panel ini. Pemasangan panel pada pendakapnya haruslah diletakkan dengan tepat bagi memudahkan kerja-kerja penjajaran dan pemasangan skru. Katalah. Okay. Baik, dengan ini maka selesailah sudah pemasangan panel terakhir di bahagian crown, iaitu di bahagian hadapan menara, dan panel ini merupakan salah satu daripada keseluruhan panel yang berjumlah lebih daripada 17,000 untuk keseluruhan menara ini. Tersergam indah memantulkan sinaran matahari, fasa pemasangan panel fasad kaca kini telah selesai sepenuhnya. Ia memberi kepuasan bukan sahaja buat Alfian dan rakan sekerja, malah mana-mana mata yang memandangnya pasti teruja.
Walaupun berdepan dengan cabaran menguruskan logistik bahan dan peralatan pembinaan, ia dapat dihadapi oleh Alfian dengan tenang. Pengurusan logistik memerlukan perangkaan, perancangan dan pelaksanaan yang teliti pada setiap masa agar kerja-kerja pembinaan berjalan dengan efisien. Di sini kita dapat lihatlah bagaimana pembinaan tu, logistik tu daripada awal, daripada bawah sampai atas, dan daripada atas tu kita nak bawa turun balik semua. Contohnya jentera berat, tower crane, material yang tak dipakai, dan macam mana juga dari segi logistik pekerja itulah. Daripada level 1, daripada ground floor kita nak naik ke atas, dan dalam setiap hari tu naik turun lah. So perancangan awal dari segi logistik itu amat penting lah untuk mendapatkan projek ini dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Kesemua perancangan pergerakan bahan dan peralatan pembinaan menara telah dikendalikan oleh tower crane. Pengendaliannya tampak mudah, namun kepakaran pengendalian yang diperlukan amat tinggi. Bukan calang-calang individu yang mampu mengawal tangan besi ini dengan baik. Saya Muhammad Amin bin Mohtar, bekerja sebagai operator tower crane di Merdeka 118. Anak jati Bacok, Kelantan ini adalah seorang daripada pengendali kren yang terlibat di dalam pembangunan menara. Bermula dari awal fasa pembinaan mengoperasikan tower crane di sisi menara hingga ke puncak menara, ia ternyata bukan satu pekerjaan yang mudah. Mengendalikan crane dekat sini agak mencabarlah daripada tempat biasa, daripada site biasa tu. Sebab dekat sini kita barang-barang pun agak berat lah. Dan crane dekat sini pun paling besar lah setakat ni dekat Malaysia ni, itu 64 tan untuk tower crane lah. Barang dekat sini pun puluh-puluh tan lah. Biasa saya paling berat angkat itu hari 45 tan. Paling berat lah saya angkat. Antara seteru utama dalam kerja-kerja pembinaan ialah cuaca. Bila mana proses penetapan konkrit atau konkrit pouring berdepan dengan cabaran hujan, kerja-kerja logistik melibatkan kren di puncak menara terpaksa bergelut dengan angin yang kencang. Dia punya angin lah. Biasa kita dekat atas, dia angin tu biasa kuat sikit lah. Lepas tu biasa masa kita nak angkat barang tu kadang angin tolak, barang tu berpusing. Masa tu kita agak gemetar sikit lah. Tapi kita boleh kontrol lah sampai barang naik atas. Tidak cukup dengan kelajuan angin. Kadang-kala Amin perlu berdepan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Keseorangan bertemankan hujan lebat dan angin kencang pastinya mendebarkan. Namun, pengalaman terdahulu sentiasa memberi semangat dan kecekalan untuk dia terus tenang dan fokus. Memang biasalah kalau berhadapan dengan cuaca yang teruk, sebab cuaca itu tak menentu. Biasa berhadapan dengan peti, angin yang kuat. Tapi biasa kalau angin kuat kita boleh tengok dekat dia punya monitor. Kita kena stop dululah kerja. Kalau tengah-tengah angkat barang tu, stop dululah. Selepas angin dah reda baru kita teruskan kerja. Setiap pekerjaan mempunyai risiko. Itu lumrah. Segalanya bergantung kepada pengendali untuk terus tenang dalam menghadapi apa jua keadaan. Mengendalikan kren nampak mudah. Hakikatnya, ia memerlukan hati yang cekal. Pendapat saya, nak jadi operator tower crane perlu ada keberanian lah bekerja di tempat yang tinggi. Lepas tu nak kena hati cekal lah. Mental nak kena kuat lah. Sebabnya ialah kita kerja tempat tinggi tu kira risiko tinggi. So dia mempengaruhi mental jugalah. Usai pemasangan kesemua panel kaca di keseluruhan menara, maka lengkaplah fasa pembinaan di bahagian luar yang melibatkan penggunaan kren. Setelah peralatan dan lebihan barangan dibawa turun ke tingkat paling bawah, kren ini perlu ditamatkan operasi, dileraikan dan dibawa turun ke bawah. Proses yang kebiasaannya boleh diselesaikan dalam masa 3 hari ini mengambil masa selama 2 minggu berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu. When we do the design, we already
discussed with the structural engineer. We want to use a telescope concept because we had the experience before. We know how this was done at Taipei 101 and Burj Khalifa. We use a hydraulic system to slowly pull it up. Instead of pushing it up, we pulling it up at the top of the spire. Menara Merdeka 118, menara kedua tertinggi di dunia dengan reka bentuk unik dan ciri-ciri yang menarik. Puncak menaranya melambangkan tangan almarhum Tunku Abdul Rahman ketika almarhum Tunku melaungkan kemerdekaan pada 1957 bertempat di Stadium Merdeka. Bukan sekadar melengkapi reka bentuk bangunan, puncak menara ini turut boleh diakses oleh juruteknik bagi kerja-kerja penyelenggaraan lampu LED yang dipasangkan di keseluruhan puncak menara. There are interesting design when regarding the spire because that it's sticking out in the air for more than 160 meters is subject to a strong wind force. So at early on in the design stage, as you can see, the spire has some tiny little holes over there. We call it a perforated cladding because by using 30% of perforation, like you see right now, it will reduce the wind load by nearly half. Untuk mendapatkan ketinggian unik Merdeka 118, reka bentuk dan penghasilannya juga menarik kerana ia menggunakan konsep yang memudahkan proses pemasangannya. Ia juga merupakan yang tertinggi seumpamanya dengan ketinggian 169 meter bersamaan dengan 40 buah tingkat. When we do the design, we already discussed with the structural engineer. We want to use a telescope concept, right? The upper section should be smaller and should be small enough to be inserted inside in the lower section. And then once these two parts are done, we use a hydraulic system to slowly pull it up. It's like you're replacing your spare tire, but instead of pushing it up, we pulling it up at the top of the spire. Because we had the experience before, we know how this was done at Taipei 101 and Burj Khalifa, and we can apply with a similar concept at Merdeka 109, which has the tallest spire in the world. Menariknya, apabila menara ini telah beroperasi sepenuhnya, puncak menara ini juga akan dibuka kepada orang awam, memberi mereka peluang menikmati pemandangan Bandaraya Kuala Lumpur. Di ketinggian 60 meter atau 15 tingkat, terdapat sebuah dek permahatian. Apabila dibuka, bakal menjadi tertinggi di dunia yang boleh menampung seramai 12 orang pada satu masa. Baik, sekarang saya berada di dek pemerhatian yang paling tinggi bukan di Malaysia tapi di dunia pada ketinggian 566 meter yang mana pengunjung boleh naik ke atas ni dengan menaiki sebanyak 292 anak tangga dengan menggunakan tangga spiral di belakang ini. Dia ada dua laluan, pusinglah dua laluan untuk sampai ke atas ni. Untuk melihat pemandangan di sekitar Kuala Lumpur, bukan hanya pada satu sudut pandangan tetapi secara keseluruhan 360 darjah untuk melihat keindahan Bandaraya Kuala Lumpur. RSP Architects merupakan firma arkitek tempatan yang diberi kepercayaan untuk memastikan reka bentuk Menara Merdeka 118 dapat direalisasikan. Saya arkitek Hud Bakar dan saya arkitek Ahmad Farid Baharudin. Kami dari RSP Arkitek Kuala Lumpur adalah arkitek yang bertanggungjawab untuk pembinaan Merdeka 118. Penerajunya, arkitek Hud Bakar dan arkitek Ahmad Farid Baharudin berpengalaman selama 30 tahun
dalam menghasilkan pelbagai bangunan pencakar langit dengan reka bentuk yang unik. RSP Architects juga bertanggungjawab bagi memastikan pembangunan ini memenuhi ketetapan pihak berkuasa tempatan. Fender Casalis Architect dari Australia adalah arkitek reka bentuk untuk bangunan Merdeka 118. Kami di RSP Architect merupakan Architect of Records atau Local Submitting Architects yang bertanggungjawab bagi memastikan the design intent from FK is carried throughout the project and constructed by the main contractor Samsung UMC Joint Venture. Sebagai arkitek tempatan, kita tahu projek ini direka oleh Carl Fender ya, sebagai konsep dia saja. Selain daripada konsep dia dan juga bagi certain bahagian yang didesainkan oleh arkitek lain, seluruhnya adalah daripada RSP. Contohnya, sebelum construction kita kena ada construction drawing. Ya. Construction drawing majoriti adalah dilakukan di pejabat saya. Dan selepas construction drawing, kita juga ada authority punya submission. Penyiapan, penyediaan drawing-drawing untuk submission kepada banyak different authority ini semua disediakan RSP dan juga disubmit oleh RSP. Arkitek, perunding dan kontraktor pembinaan akan saling bergandingan bagi memastikan kesemua pihak peka dengan perkembangan projek dan bergerak seiring. Bagi menjayakan pembangunan menara ikonik ini bukan mudah. Pelbagai perkara dan aspek perlu diperhalusi dan ditangani bersama. Walaupun saya telah bina banyak bangunan-bangunan pencakar langit, 50 tingkat, 60 tingkat, ada yang tegak, ada yang condong, ada yang berputar, kan, so, macam-macam. Walaupun ada pengalaman untuk bangunan-bangunan yang berbagai-bagai bentuk, tetapi untuk satu ketinggian kedua tertinggi di dunia ni lain pula cabarannya. Selaku arkitek yang mengendali pembangunan Menara Merdeka 118, perasaan bangga dan teruja itu pasti ada apabila menara tersebut telah menerima pengiktirafan daripada institusi antarabangsa yang bertanggungjawab dalam bidang pembangunan high-rise dan reka bentuk bangunan yang mampan. Ketinggian bangunan ini adalah 678.9 meter. Nombor ini senang nak ingat. 678.9. That will make this building the second tallest building in the world selepas Burj Khalifa di Dubai. Menara Merdeka 118 telah diklasifikasikan oleh CTBUH iaitu Council on Tall Buildings and Urban Habitat sebagai bangunan super tall skyscrapers atau mega tall building dengan ketinggian melebihi 600 meter. Kalau kita lihat ke depan, of course, bangunan Merdeka 118 ini akan ada di situ. Ia akan menjadi satu sejarah, titik sejarah untuk negara kita. Dan juga kalau kita lihat bangunan-bangunan yang penting di negara itu akan sedikit sebanyak membentuk semula sedikit sejarah negara itu. Selain pada kebanggaan, kami ini adalah juga pembentuk bersama dengan klien kami. Dia akan ada di situ selama-lamanya. Nama tercatat di bangunan. So itu adalah satu, I think, kebanggaan selama-lamanya untuk personal dan of course untuk negara. There is actually a race untuk ketinggian bangunan. So PNB 1 ini sebagai kedua sekarang ni mungkin akan ada lagi tinggi kemudian, tapi tak banyak bangunan yang setinggi ini di dunia ini. Tempat duduk pada masa itu ialah 20,000 dan selepas itu telah ditambahkan lagi menjadi 40,000. Jadi untuk membawa balik pada 57, kita telah merobohkan kesemua tempat duduk di sekeliling stadium ini, jadikannya pada asal semasa 1957. Menara Merdeka 118. Pembinaannya bermula pada tahun 2016 dan kini ia telah berada di fasa akhir dan hampir siap sepenuhnya. Pengurusan pembangunannya sangat kompleks, namun dengan perancangan yang teliti dan teratur,
ia berjalan dengan lancar. Pengendalian pengurusan pekerja, pembinaan dan pengawalan keselamatan projek ini merupakan salah satu tanggungjawab yang sangat penting. Saya Muhammad Rizam bin Abdul Ghani, Head of Safety dari syarikat Samsung UEMC JV untuk projek Merdeka 118. Seperti mana projek ini bermula, begitu juga dengan Encik Rizam. Dia yang berpengalaman mengendali beberapa pembinaan bangunan ikonik negara berjaya mengawal keselamatan dengan lancar melalui pengurusan prosedur yang amat ketat. Semua aktiviti kami berpegang kepada risk assessment. Kami amat tekankan kepada risk assessment untuk semua aktiviti-aktiviti kami. Cabarannya of course sangat besar untuk menentukan pekerja-pekerja datang bekerja 4,000 orang satu hari, melebihi 4,000 orang, dan saya memikul tanggungjawab tersebut untuk menentukan mereka dah boleh kerja dengan selamat dan pulang dengan selamat. Secara amnya, kami hanya menekankan perkara asas because kami percaya when you tackle the small thing, the big thing will tackle by themselves. Fasa akhir pembinaan luar bangunan yang hampir siap, termasuk glass box dan juga edgewalk, tarikan istimewa di tingkat 116. Kedua-dua tarikan ini memerlukan pengawasan ketat bagi menyiapkan pembinaannya kerana struktur dan lokasinya yang unik. Kita ada dua struktur glass box ni, west dengan east. Belah east tadi kita tengah buat surface cleaning. Bila kita dah siapkan dia punya struktur steel beam tu, kita taruh glass panel. Bila dia siap, dia akan jadi macam struktur sekarang ni lah. Glass plank tadi. So almost there, dah siap. Little bit touch up kita nak buat. Tapi kita ada kekangan cuaca lah kalau kita nak pergi kat luar sana. Macam ini kita dalam ruang tertutup, kita benarkan bekerja setiap masa. Tetapi bila kat sana, bila keadaan angin lebih pada 8 meter per second, kita akan stop kerja, kita tak benarkan. Dan juga dari segi visibility, kalau kabus tebal, kita tak benarkan bekerja. Bekerja itu ada kekangan dari segi cuaca. Menjalankan kerja-kerja pembinaan pada ketinggian melebihi 500 meter, keadaan cuaca yang tidak menentu, terutamanya pada musim hujan, turut menyukarkan kerja pemasangan. Oleh itu, bilangan pekerja yang ditugaskan untuk menyiapkan kerja-kerja akhir ini juga dikurangkan bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Bila dah pasang, setiap kaca ni, panel ni, dia boleh menampung seberat 250 kilogram. So, misalnya dekat plank kat luar sana tu, setiap panel 250 kilogram. So, kita akan benarkan hanya maksimum 4 orang saja keluar dalam masa pembinaan sekarang lah. Masa dah siap besok, kita akan tertakluk pada kriteria lain. Dan masa pembinaan ni, kita benarkan hanya 4 orang saja keluar pada setiap masa. Di mana kita juga ada lifeline yang kita design untuk menampung lebih pada 10 orang sebenarnya, tapi kita limitkan jumlah orang. Stadium Merdeka, stadium yang menjadi saksi kepada seluruh negara berikutan pengisytiharan kemerdekaan 66 tahun lalu. Pada ketika itu juga, ia telah menampung seramai 20,000 orang untuk bersama-sama melaungkan kemerdekaan yang dikecapi. Pada tahun 1997, tempat duduk pada masa itu ialah 20,000 dan selepas itu telah ditambahkan lagi menjadi 40,000. Jadi untuk membawa balik pada 57, kita telah merobohkan kesemua tempat duduk di sekeliling stadium ini dan menjadikannya pada asal kesemua jubin atau tiles di kawasan ruang masuk dan juga tangga di dalam stadium ini, di mana ia telah pada satu ketika dulu telah ada di sini dan telah diubah suai pada masa yang tertentu pada tahun lampau. Jadi sekarang ni kita bawa balik ke semua itu dan dibuat semula. Sama seperti keadaan semasa 1997. Usaha bagi mengubah suai kembali stadium ini kepada rupa asal merupakan usaha murni yang telah diambil oleh pihak PNB Merdeka Ventures bertujuan berkongsi rupa dan rasa pada ketika itu agar dapat dinikmati dan dihargai oleh pengunjung yang bakal menziarahi Stadium Merdeka. Antara aktiviti menarik yang boleh juga dibuat di sinilah wayang pacak.
Dan tentunya kalau kita ada satu program antarabangsa ataupun di dalam negara sekalipun, kita boleh menayangkan filem-filem ataupun apa-apa yang boleh kita letak di tengah padang tu dan melihat bersama dengan keluarga, dengan orang ramai. Dan satunya aktiviti yang saya rasa jarang kita dapati pada masa ini. Menara Merdeka 118 dijangka akan mula beroperasi tidak lama lagi. Buat tonggak utama pembangunannya, tiada apa yang boleh diceritakan selain bangga dengan pencapaian yang telah dikecapi. Amat berbesar hati dapat bersama-sama mengambil bahagian dalam pembinaan projek ikonik terbaru negara ini. Memberi inspirasi jugalah kepada anak-anak saya, anak-anak buah saya dan juga rakan-rakan sekerja yang lainlah yang tak terlibat dalam bangunan ini supaya ada inspirasi untuk terlibat sama dalam lain-lain mega projek yang terdapat di Malaysia lah. My real hope is that I'm able to complete all this, the entire development, and make the whole thing complete. Like the first time I see in the drawing in 2014. Saya berharap agar Merdeka 118 akan menjadi salah satu hub perdagangan utama di Malaysia dan dapat membantu meningkatkan ekonomi rakyat Malaysia dan negara juga. Arkitek-arkitek di Malaysia ni memang we can do it. And why not? Why not Malaysian helping another Malaysian? Untuk kita bukan je maju di sini tetapi di mata dunia. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada semua yang terlibat di dalam bangunan ini, sama ada pihak konsultan, pihak kontraktor atau pihak yang membekalkan kesemua barangan untuk projek ini. Terima kasih daripada pihak PMB Mega Venture kerana tanpa sokongan dan kerjasama yang padu dari kesemua yang terlibat, kita tidak akan mencapai tahap pembangunan ini dan dapat kejayaan yang kita insya-Allah akan nikmati tidak lama lagi. Istimewa sempena sambutan Hari Kebangsaan yang ke-66. Menara Merdeka 118 merupakan antara bangunan yang turut serta meraihkan sambutan malam ambang kemerdekaan bersama seluruh penduduk Kuala Lumpur. Pencahayaan di puncak menara akan dinyalakan dengan pelbagai kombinasi warna yang terdapat di jalur gemilang. Okay guys, how is it? Okay? Yeah. Ready to turn on? Yeah. Hafiz masuk, Hafiz masuk. Masuk, bos. Atas roof punya lampu okey tak? Boleh turn on? Okey bos, okey. Boleh. So saya akan turn on selepas 3 saat lah. 1, 2, 3. Ready to turn on? Okay, ready bos. Rosak okey? Yes. Okey ya. Pencahayaan puncak menara dinyalakan awal bertujuan menaikkan semangat dan keterujaan menyambut Hari Kebangsaan. Dan tepat jam 12.30 malam, ruang udara Kuala Lumpur dimeriahkan lagi dengan nyalaan persembahan bunga api pelbagai warna bagi tatapan rakyat Malaysia yang berkumpul di dataran merdeka. ...2016 sehingga kini melibatkan 5,000 pekerja pada satu-satu masa yang mana hampir 2,000 daripadanya merupakan kepakaran tempatan. Bangunan pencakar langit kedua tertinggi di dunia buat masa ini hampir siap sepenuhnya. Tersegam indah, tak kira pada waktu siang ataupun malam, Menara Merdeka 118 merupakan pencapaian dunia yang menjadi kebanggaan negara. Selamat Hari Malaysia. Bermula daripada idea dan konsep, kini lakaran di kertas menjadi realiti. 6 tahun lalu, tiada siapa yang dapat membayangkannya adakah apa yang dirancang dapat direalisasikan. Kini, ia semakin menjadi bualan media massa, menanti waktu menerima penghuninya. Majalah 3 mengambil masa hampir setahun merakamkan detik dan momen penting sehingga panel terakhir dipateri.
Bangunan pencakar langit 118 tingkat dijangka memacu ekonomi negara ke arah yang lebih berdaya saing tanpa mengabaikan komuniti setempat. Terkenal di benua, termasyhur di dunia. Kebanggaan negara, Merdeka 118.